أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat untuk bersama-sama pada petang yang berbahagia ini untuk kita membaca kisah-kisah suka yang menceritakan tentang kelebihan orang yang berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga dapat melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan orang yang berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini akan memberikan bekas dalam hati kita untuk menjadi seorang yang cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sangat tinggi. Lalu kecintaan itu akan membawa kita kepada keridaan Allah dan bersama dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Sebagaimana yang kita pernah dengar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari-hari akhir ini, sebelum kita mengkhatamkan kitab yang barakah ini, kita akan meneruskan pembacaan kisah-kisah berbaki dan juga hadis-hadis yang berbaki daripada kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah. Semoga Allah merezekikan kita kebaikan yang melimpah ruah disebabkan membaca kitab ini, dan semoga Allah memberkati dan memberikan kebaikan yang tidak ternilai kepada Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari yang telah mengarang kitab yang sangat barakah ini. Moga-moga bacaan kitab ini pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada beliau di alam barzakh sana, dan semoga ia menjadi penyebab untuk kita menjadi orang yang akan menjadi orang yang banyak sungguh berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tahu satu hari nanti masyarakat kita adalah masyarakat yang terkenal dengan mulut mereka terkumat kamit melantunkan kecintaan yang tidak berbelah bahagi kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab kita. Kita akan meneliti hadis yang ke-42, hadis yang ke-42 yang didatangkan oleh Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya kita akan meneliti kisah-kisah indah yang dinyatakan oleh beliau di dalam kitab ini, yang kesemuanya menjurus kepada beruntunglah orang yang memperbanyakkan salawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga akan meneliti beberapa kisah gembira hari ini, dan sebagaimana biasa sebelum kita melanjutkan kepada pembacaan hadis, kita pergi terlebih dahulu kepada berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bilangan sebanyak 33 kali. Terima kasih kepada Ustaz Muhdi yang telah menyalin salawat itu di bahagian komen. Semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dan semuanya lah biiznillah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan membaca salawat itu sebanyak 33 kali insya-Allah untuk hari ini, dan seterusnya kita akan melanjutkan kepada bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbaki di dalam kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم فرج كرباتنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم اغفر زلاتنا. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita membaca salawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 33 kali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan salawat tersebut ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan salawat itu sebagai penghubung kasih di antara kita dan Nabi, lalu Allah memberkati kita semua insya-Allah azza wa jal. Alhamdulillah para hadirin, kita selesai bersalawat ke atas Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi insya-Allah kita akan pergi kepada hadis yang ke-42, iaitu hadis yang kedua terakhir. Hadis yang kedua terakhir dalam kitab ini insya-Allah. Kita akan baca hadis yang ke-42. Kemungkinan besar hari Ahad depan kita akan mengkhatamkan kitab ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan bacakan hadis yang ke-42 pada hari ini, iaitu pada muka surat 111 muka surat 111 bagi yang mempunyai PDF. Ya Allah, ya Allah, ya Karim. Okey. Hadis yang ke-42 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. بإسنادنا المتصل إلى سيدنا الشيخ عبد الله ابن محمد الصديق الغماري رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء نفحاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم آمين. قال رحمه الله عز وجل: الحديث الثاني والأربعون عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه قال أبي رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قال: فالثلثين. قال: ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال:
idzan tukfa hammak wa yughfar laka zambuk. Rawahu Tirmizi wal Hakim wa sahhahahu. Hadis yang ke-42 ini bermaksud daripada Sayyiduna Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu. Beliau telah berkata, satu ketika dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah berlalu 1/3 malam. Maknanya apabila masuk ke 2/3 malam, apabila masuk pada 2/3 malam, sudah berlalu, maafkan saya, apabila sudah, dalam hadis ni kan Rasulullah SAW iza zahaba thulutha al-lail, maafkan saya silap terjemah, apabila Rasulullah SAW satu ketika dahulu apabila telah berlalu 2/3 malam, 2/3 malam, maknanya masuk kepada 1/3 malam yang terakhir. Sebagaimana kita semua sedia maklum, malam bermula daripada waktu maghrib dan berakhir dengan masuknya waktu subuh. Jadi kita tengoklah berapa jam daripada maghrib ke subuh, kita bahagikan kepada 3. Jadi kita pun dapat 1/3 malam yang pertama sampai pukul berapa, 1/3 malam yang kedua sampai pukul berapa, 1/3 malam yang ketiga sampai pukul berapa. Okey, katakan mudah cerita, katakan Isyak masuk pukul 9 lah, katakan mudah-mudah cerita. Katakan pukul 9 start Isyak, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakan pukul 6 masuk subuh. Mudah cerita, senang kita nak kira. Katakan Isyak masuk pukul 9 dan subuh masuk pukul 6. Jadi, ada berapa jam tu? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 9 jam. Bahagikan kepada 3, kita pun tahu 1/3 malam yang pertama bila berakhir, 1/3 yang kedua bila. Jadi kalau dalam contoh kita ni, 9 bahagi 3 jam lah. Jadi setiap selepas berlalu 3 jam, masuklah 1/3 yang baru. Jadi pukul 9, 10, 11, 12. Itu 1/3 yang pertama. Jadi masuk saja pukul 12 minit, masuklah 1/3 yang kedua. Okey, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. Pukul 3 itu adalah 2/3 malam yang terakhir. Akhir 2/3 malam. Kalau dalam contoh ni, sekitar pukul 3 lah. Kalau berdasarkan contoh kita, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Apabila berlalu pukul 3 pagi, kita tahulah zaman Nabi tu, secara mudahnya sekitar pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi nak ke subuh tu, masa tu Nabi bangun dan Nabi telah menggerak, membangunkan para sahabat baginda yang ada bersama baginda ketika itu. Jadi kata Sayyidina Ubay ibn Ka'b, satu ketika dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berlalu 2/3 malam, dalam contoh kita tadi, kalau saya tersilap lagi, maafkan saya tuan-tuan, kita kira tadi daripada Isyak, sepatutnya kita kira daripada maghrib. Maafkan saya. Mari katakan maghrib pukul 7, katakan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Okey, ada 11 jam. Jadi 11 jam itu dibahagikan kepada 3, jadi kita tahulah mana satu dia punya bilakah berakhirnya 1/3. Jadi kalau macam 11 bagi 3, 6, 9, 12, lebih kurang dalam 2 jam lebih. Lebih kurang dalam 2 jam lebih. 3, matematik lemah saya dia. 11 bagi 3 berapa? 3, 6, 9, 12. Lebih kurang 3 jam. Lebih kurang 3 jam lah. Lebih kurang 3 jam. 3, 6, 9. 4 jam. Lebih kurang 4 jam lah. 4, 8, 12. Ya, lebih kurang dalam 3 jam lebih. Lebih kurang 3 jam lebih. Berlalulah 1/3. Jadi setelah berlalu 2/3 malam, kita kira daripada maghrib sampai ke subuh tu berapa jam, kita bahagikan kepada 3. Jadi kita pun tahu 1/3 malam yang pertama berakhir bila, 2/3 malam yang pertama berakhir bila, dan bilakah start 1/3 malam yang terakhir. Baik. Jadi apabila berlalu 2/3 malam, Nabi telah bangun. Nabi telah bangun daripada tidur Nabi. Maknanya Nabi tidur. Kemudian apabila berlalu 2/3 malam, kita kira tadi pada maghrib sampai ke subuh, kita bahagikan 3. Bila berlalu 2/3 malam, maka Nabi bangun daripada tidur baginda.
Lalu baginda telah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai manusia, maksudnya wahai kaum muslimin, uzkurullah, ingatilah Allah, uzkurullah, ingatilah Allah. Jadi di sini Nabi meminta kita supaya bangun di tengah malam. Jadi pada hadis ni tahulah kita bahawa antara waktu yang sangat-sangat bagus untuk kita berqiyamul lail adalah apabila berlalu 2/3 malam. Sebab kenapa waktu itu bagus? 2/3 malam ni waktu tu kita memang apabila berlalu 2/3 malam, waktu tu memang kita sedang nyenyak tidur. Tidur kita sedang nyenyak. Jadi ketika itu orang tidak banyak mengingati Allah pada waktu tersebut. Jadi kalau kita boleh bangun dan kita mengingati Allah di saat orang lain tidak mengingati Allah, maka kita mendapat pahala yang sangat besar. Kata guru kami, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, mengingati Allah di saat manusia semua lalai, itu sangat-sangat besar pahalanya. Jadi sebab itulah disyariatkan kita berqiyamul lail. Sebab rata-rata orang tidur. Jadi di saat orang tidur, orang tak ingat Allah, kita bangun, kita lawan hawa nafsu, kita bangun dan kita mengingati Allah. Maka kerana itu pahalanya menjadi sangat besar kerana kita melawan hawa nafsu kita dan kita tidak mengikut resmi yang ada ketika itu. Orang semua pakat tidur, kita pula boleh bangun mengingati Allah. Maka sebab itulah pahala berqiyamul lail adalah sangat besar. Namun kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kalaulah kita berjaya sembahyang 2 rakaat sembahyang isyak berjemaah dan kita sembahyang subuh berjemaah, kita diberikan pahala oleh Allah seperti kita menghidupkan seluruh malam. Seperti kita bermula pada maghrib sampai ke subuh tak tidur langsung, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun itu dari segi ganjaran pahala, alangkah baiknya kalau subuh pun kita sembahyang berjemaah, isyak pun sembahyang berjemaah, kemudian di tengah malam kita bangun daripada tidur, kita lawan hawa nafsu kita. Bukannya ada dapat ganjaran keduniaan, kita bangun juga walaupun tak ada ganjaran kedunia sebab kita nak mencari keridhaan Allah, maka itu sangat besar pahalanya. Jadi saya nasihat diri saya yang kuat tidur ni, saya nasihat diri saya dan saya memberikan peluang dan juga galakan kepada semua untuk kita menjadi orang yang berusaha melawan hawa nafsu kita, melawan kerihatan kita dan kita bangun menyembah Allah Subhanahu Wa Taala di waktu tersebut. Jadi Nabi bersabda, ya ayuhan nas uzkurullah, uzkurullah. Wahai manusia, bangun, wahai manusia, ingatilah Allah. Maksudnya bangunlah kamu semua daripada tidur dan laksanakanlah salat, sebutlah nama Allah, pujilah Allah di waktu malam. Ja'atir rajifah. Sesungguhnya telah datang ar-rajifah. Apa dia ar-rajifah? Ar-rajifah adalah tiupan sangkakala yang pertama. Dengan sebab tiupan sangkakala yang pertama itu, gunung ganang jadi berhentakan, langit dan bumi jadi rosak. Ketika itu berlakulah kiamat selepas tiupan sangkakala yang pertama. Jadi an-nafkhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama itu dipanggil ar-rajifah. Ini kita tak pernah tengok dan insya-Allah kita tidak akan melihatnya sampai bila-bila. Kerana tiupan sangkakala kali pertama itu berlaku kepada orang yang tidak langsung menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu tiupan sangkakala yang pertama itu, yang ada di atas muka bumi ketika itu hanyalah mereka yang tidak beriman sama sekali kepada Allah, yang tidak sama sekali bertuhankan kepada Allah Azza wa Jalla dan berasulkan Nabi SAW. Sebab dalam hadis disebut, sewaktu sebelum berlakunya hari kiamat, Allah Azza wa Jalla akan menghantar angin lembut, yang mana angin lembut tersebut akan mencabut nyawa setiap orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah dan beriman kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pada satu ketika saja ketika datang angin lembut tersebut, seluruh orang muslim dan muslimah semua mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu. Jadi selepas daripada itu yang berada di atas muka bumi semuanya tidak beriman kepada Allah sama sekali. Okey, jadi maknanya peristiwa hari kiamat ini, peristiwa dahsyatnya hari kiamat itu hanya akan dilihat oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Insya-Allah kita tidak akan melihatnya kerana kita akan mati biiznillah dalam agama Islam dan kita sama sekali tidak akan mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi kata ja'atir rajifah, sesungguhnya tiupan sangkakala yang pertama telah pun datang. Ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai, nak katanya
sekarang ni tak datang lagi, benda tu akan datang. Tapi Nabi guna dengan bahasa ja'atir rajifah, sesungguhnya sangkakala yang pertama telah datang. Walaupun tak datang lagi, tapi Nabi kata dah datang. Nabi nak menggunakan bahasa kiasan, nak menyatakan bahawa sesungguhnya tiupan sangkakala kali pertama benar-benar akan berlaku. Benar-benar akan berlaku dan sebenarnya sangat hampir untuk berlaku. Sangat hampir untuk berlaku. Kalau dibandingkan umur dunia, start daripada Allah menciptakan langit dan bumi sampailah kepada berlakunya hari kiamat, sebenarnya umur dunia ini sudah banyak yang telah berlalu. Berbaki tinggal sedikit sahaja. Jadi sebab itu Nabi kata ja'atir rajifah. Ada dua perkara lah di sini. Nabi nak menyatakan bahawa sesungguhnya tiupan sangkakala pertama itu benar-benar akan berlaku, seakan-akan telah berlaku. Dan yang kedua nak kata dekat sangat nak berlaku, sehingga Nabi menggunakan bahasa seakan-akan telah berlaku. Macam kita sembahyang kan? Bila orang yang nak Bilal tu bila dah selesai azan, orang dah sembahyang sunat, maka Bilal akan melaungkan iqamah. Disebut qad qamatis salah, benar-benar sembahyang telah didirikan. Sedangkan kita tak start sembahyang lagi, tapi nak katanya dekat sangat. Habis qomat ni kita akan terus sembahyang, maka digunakan fi'lu madin, tetapi yang dimaksudkan bahawa bukan benda itu telah berlaku, sebaliknya yang dimaksudkan adalah perbuatan itu sudah hampir sangat untuk berlaku. Ja'atir rajifah tatba'uha radifah. Selepas daripada rajifah, yang akan mengikuti ar-rajifah adalah ar-radifah. Apa pula ar-radifah? Ar-radifah, para ulama menyatakan ar-radifah adalah tiupan sangkakala kali kedua. Iaitu dengan tiupan sangkakala kali kedua itu, Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan seluruh manusia dan juga jin daripada alam kematian mereka. Pada tiupan sangkakala kali pertama, semua yang hidup ketika itu yang tidak beriman kepada Allah, semuanya dimatikan oleh Allah. Manakala selepas berlalu satu masa, Allah akan memerintahkan malaikat yang meniup sangkakala, iaitu malaikat Israfil. Allah akan memerintahkan beliau untuk meniup sangkakala buat kali kedua. Dan dengan tiupan kali kedua itu, Allah Ta'ala menghidupkan semula seluruh manusia dan juga jin yang telah pun meninggal dunia. Maknanya, Nabi menyatakan, kenapa kita kena berqiyamul lail? Kerana dengan qiyamul lail kita dapat mencari redha Allah. Di saat kita dibangkitkan daripada alam kubur nanti, sebenarnya yang akan memberikan faedah kepada kita bukan harta benda, sebaliknya adalah hubungan mesra kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kita kepada Allah. Mana tahu dengan sebab kita berqiyamul lail, Allah kasih kepada kita, lalu Allah menyelamatkan kita. Pertama, menyelamatkan kita daripada mendengar tiupan sangkakala kali pertama. Dan yang kedua, moga-moga Allah Ta'ala memberkati dan memuliakan kita setelah kita dibangkitkan daripada kubur, setelah kita mendengar tiupan sangkakala kali kedua. Jadi para hadirin dirahmati Allah, sebab itulah Nabi bangun setelah berlalu 2/3 malam dan mengajak manusia, janganlah kita meninggal, janganlah kita terus berada dalam kesedapan tidur. Sebaliknya bangunlah dan ingatilah Allah, kerana satu hari nanti kita akan pulang kepada Allah, dan yang akan memberikan kebaikan kepada kita ketika itu adalah apabila kita menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menyambung sabdaan Nabi dengan menyatakan ja'al mautu bima fih, ja'al mautu bima fih, telah datang kematian dengan apa yang berada di dalam kematian. Maknanya Nabi kata sesungguhnya kematian telah datang. Maknanya kalau dilihat kepada orang yang telah meninggal dunia, sesungguhnya kita telah melihat berlakunya kematian. Dan pada diri kita pula, sesungguhnya kematian sudah sangat dekat menghampiri diri kita. Nabi kata sesungguhnya kematian itu telah datang. Bukan semata-mata kematian, semua perkara yang berkait dengan kematian juga telah datang. Iaitu apa dia? Ketika kita sakaratul maut, ketika orang yang sedang nyawa-nyawa akhir sebelum dia dipanggil oleh Allah. Kemudian selepas kematian kita akan melihat alam yang baru. Kita akan melihat kubur. Dan ada orang yang akan diazab dalam kubur. Maknanya sesungguhnya perkara itu adalah benar dan berlaku. Maknanya janganlah kamu hidup di atas dunia dengan kesenangan, hanya semata-mata senang di dunia tetapi susah pula di akhirat. Bagaimana cara kita nak senang di akhirat? Dalam hadis ini Nabi beritahu kepada kita, caranya adalah dengan kita bangun pada waktu malam, berusaha melawan hawa nafsu. Sebab bila kita lawan hawa nafsu, sedangkan nafsu tak nak bangun, kita lawan juga. Moga-moga jadi nasihat untuk diri saya.
kita lawan juga, maka sebenarnya kita sanggup mengenepikan hawa nafsu semata-mata kerana Allah, semata-mata mencari redha Allah. Allah tidak akan mensia-siakan hamba-Nya yang mencintainya. Allahumma amin. Jadi selepas Nabi menyatakan ucapan tersebut, lalu Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau mempersiapkan diri beliau menghadapi hari kematian, menghadapi hari kiamat dengan memperbanyakkan selawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sayyidina Ubay, "Qultu ya Rasulullah, inni uksirus salata alaik." Wahai Rasulullah, saya sesungguhnya benar-benar merupakan seorang yang kerap, yang banyak berselawat ke atas anda. Jadi kata para ulama, apa maksud Sayyidina Ubay, saya adalah orang yang kerap berselawat ke atas anda? Jadi kata para ulama, maksud inni uksirus salata alaika, saya orang yang kerap berselawat ke atas kamu. Kata para ulama, maksud salat di sini adalah salat dari segi bahasa, iaitu berdoa. Maksud dia, ya Rasulullah, saya merupakan orang yang kerap berdoa untuk kamu. Maksud inni uksirus salata alaika, sekali faham kita ingat saya orang yang kerap berselawat ke atas kamu. Namun ketika kita melihat apa yang dihuraikan oleh para ulama menyatakan maksud doa di sini, maksud salat kepada Nabi di sini, maksudnya bukan semata-mata berselawat ke atas Rasulullah, sebaliknya berdoa kepada Rasulullah. Jadi bila kita berdoa untuk Rasulullah, berdoa untuk kesejahteraan Nabi, kata para ulama, termasuk juga dalam erti kata berdoa untuk Rasulullah adalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau kita berdoa, Allahumma, kan kita doa tu, salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berselawatlah anda ke atas Nabi Muhammad. Mereka kita berdoa untuk Nabi. Atau kita berdoa, ya Allah, irfa' darajati Rasulillah. Ya Allah, angkatlah darjat-darjat kemuliaan untuk Rasulullah. Maka itu merupakan doa kita kepada Allah untuk kesejahteraan dan untuk kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dalam hadis ini, Sayyidina Ubay, tahulah kita daripada kisah ini, beliau merupakan orang yang sangat mencintai Nabi. Bahkan beliau memperuntukkan doa-doa beliau kepada Allah Azza wa Jal. Dalam doa beliau kepada Allah, beliau akan menyelitkan doa agar Allah memuliakan, mengangkat darjat Nabi, dan beliau juga banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Sayyidina Ubay kepada Rasulullah sehingga beliau tidak hanya berdoa untuk diri beliau, sebaliknya beliau berdoa kepada Allah untuk Allah memuliakan, menaikkan darjat, memuliakan, memberikan segala kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, fakam aj'alu laka min salati. Jadi ya Rasulullah, saya ini orang yang banyak berdoa untuk anda. Jadi berapa saya nak jadikan doa-doa saya kepada Allah, berapa banyak saya nak jadikan untuk anda? Maknanya saya berdoa untuk diri saya berdoa untuk ahli keluarga saya, untuk anak-anak saya, untuk orang Islam, dan saya juga berdoa untuk anda. Saya memohon kepada Allah agar memberikan kebaikan kepada anda. Jadi berapa banyak saya nak jadikan doa saya kepada anda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak saya nak peruntukkan waktu saya beribadah dengan berdoa kepada Allah? Berapa banyak saya nak berselawat kepada anda? Dan berapa banyak saya nak mendoakan kesejahteraan anda? Lalu Nabi bersabda, kama masyita, berapa saja yang kamu inginkan. Terpulang kata Rasulullah kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Lalu kata beliau, kalau saya jadikan 1/4 waktu saya berdoa kepada Allah, saya jadikan 1/4 itu adalah untuk anda. 3/4 yang berbaki saya doa untuk diri saya, untuk anak-anak, untuk orang Islam. Untuk anda saya peruntukkan 1/4 waktu saya untuk berdoa dan berselawat kepada kamu. Okey ke kalau begitu? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul laka. Nabi kata, terpulang berdasarkan apa yang kamu inginkan. Namun sekiranya kamu melebihkan doamu kepadaku, maka itu lebih baik. Fa in syi'ta fa huwa khairul laka. Sekiranya kamu melebihkan, bukan semata-mata 1/4, bahkan lebih daripada 1/4 doa kamu peruntukkan kepada saya, maka itu lebih baik untuk kamu. Lalu kata Sayyidina Ubay, qultu nisfa. Okey, kalau saya jadikan setengah daripada
waktu saya berdoa kepada Allah, saya jadikan setengahnya untuk anda. Saya berselawat kepada anda, saya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada anda. Setengah daripada waktu doa saya untuk anda. Setengah lagi, saya doa untuk diri saya, untuk anak-anak, untuk orang lain. Macam mana ya Rasulullah? Lalu kata Nabi SAW, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul laka. Terpulang kepada kamu, terserah kepada kamu. Namun sekiranya kamu melebihkan lagi waktu tersebut untuk kamu berdoa buatku, maka sesungguhnya itu adalah terbaik, lebih baik untuk kamu. Maksudnya kalau kamu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada saya, kamu mohon kepada Allah agar Allah berselawat kepada saya, setengah waktumu untuk saya, setengah lagi untukmu dan juga untuk orang lain, itu bagus. Namun kalau kamu lebih, itu lebih bagus. Lalu kata Sayyidina Ubay, fasulusain, kalau saya peruntukkan 2/3, setengah dengan 2/3, 2/3 banyak lagi. Setengah 50%, 2/3 maknanya lebih kurang dalam lebih kurang 70% gitu lebih kurang 70% lebih untuk saya berdoa kepada kamu. Maka bagaimana ya Rasulullah? Maknanya memang doa saya lebih untuk kamu, untuk saya, untuk anak-anak sikit je. Lalu kata Nabi, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul laka. Bagus, terpulang kepada kamu. Namun kalau kamu melebihkan lagi doamu kepadaku, kamu melebihkan waktumu dengan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepadaku, maka itu lebih baik. Lalu akhirnya kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, aj'alu laka salati kullaha. Setelah beliau dengar, beliau kata 1/4 je Rasulullah. Kata okey, tapi kalau lebih lagi bagus. Kalau setengah, okey, kalau lebih lagi bagus. Okey, kalau 2/3 ya Rasulullah. Maksudnya 1/3 je untuk saya, 2/3 untuk anda. Nabi kata bagus, tapi kalau lebih lagi bagus. Lalu akhirnya beliau kata, kalau saya jadikan seluruh waktu saya untuk berdoa kepada Allah, semuanya saya mohon agar Allah memberikan kebaikan kepada anda. Maksudnya saya langsung tak berdoa untuk diri saya. Secara mudahnya begitu. Secara yang kita faham secara zahirnya begitu. Saya hanya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada anda. Maka adakah itu bagus ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, izan tukfa hammak wa yughfar laka zambuk. Kalau begitu, kamu akan dicukupkan oleh Allah daripada segala benda-benda yang merisaukan dan menyedihkan kamu. Maksudnya Allah akan menyelamatkan kamu daripada ditimpa dengan sebarang kesedihan sewaktu di dunia dan juga di akhirat. Maknanya Allah akan mencukupkan kamu, Allah akan memberikan kebaikan kepada kamu, Allah akan memberikan kebaikan kepada keluarga kamu, kamu akan selamat di akhirat, kamu akan gembira. Kamu tidak akan diberikan sebarang kesedihan. Kerana apa? Kerana kamu telah menjadikan seluruh doamu adalah untukku. Wa yughfar laka zambuka. Seluruh dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jal. Dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah buat kamu. Kenapa? Kerana kamu telah menjadikan seluruh waktu ibadahmu untuk waktu-waktu kamu nak berdoa kepada Allah, semuanya kamu doakan untuk kebaikan saya, maka Allah akan menyelesaikan segala kesedihan kamu di dunia dan di akhirat, dan Allah juga akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga Al-Imam Al-Hakim. Dan Al-Imam At-Tirmizi serta Al-Imam Al-Hakim telah mengiktibar dan juga menganggap bahawa sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini berstatus sahih di sisi Al-Imam At-Tirmizi dan juga Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya daripada cerita ataupun hadis ini banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Antaranya, hadis ini menunjukkan tak ada masalah kita menceritakan kebaikan kita kepada seseorang sekiranya tujuannya adalah untuk kita mengambil nasihat dia. Maksudnya kita kata, saya ni Ustaz, saya boleh katakan setiap hari saya berqiyamul lail. Jadi macam mana Ustaz? Adakah saya perlu teruskan atau bagaimana? Kita menceritakan kebaikan kita bukan dengan tujuan untuk kita berbangga, sebaliknya dengan tujuan untuk kita mengambil nasihat daripada orang tersebut. Maka sebenarnya ini tidak bermasalah sama sekali. Maksudnya orang yang nak menceritakan tu, dia kena jaga hati dia. Jangan dia cerita dengan tujuan dia nak belagak. Tapi dia bertanya itu kerana untuk dia mengambil pandangan seseorang. Contoh macam dalam kisah ini, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu telah
menceritakan kebaikan beliau kepada Nabi, iaitu dengan menyatakan, ya Rasulullah, saya adalah orang yang banyak memohon kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada anda melalui doa saya dan melalui salawat saya kepada anda. Sebab bila kita bersalawat, kita sebenarnya berdoa kepada Allah agar Allah bersalawat dan memuliakan Nabi SAW. Jadi daripada sini tahulah kita bahawa sesungguhnya memohon ataupun menceritakan kebaikan kita kepada seseorang dengan tujuan untuk kita dengan tujuan yang bukan bermaksud tujuan untuk belagak. Tapi kalau kita dengan sebab itu boleh jadi belagak, jadi riak, tak payah cerita lah. Tak payah cerita kepada orang. Sebab kita nak jaga hati kita, kita nak jaga supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Namun kalau kita boleh jaga diri kita, tidak jadi bangga, tidak jadi riak, dan kita nak tanya tu tujuannya adalah untuk tujuan-tujuan kebaikan, sama ada nak galakkan orang lain atau dengan tujuan kita nak minta pandangan, maka tidak menjadi masalah untuk kita menyebutkan amalan-amalan soleh yang kita telah lakukan. Jadi yang kedua kepada hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kisah ini juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani telah menjadikan hadis yang kita pelajari ini sebagai satu dalil yang menghalalkan ataupun yang membenarkan kita melakukan kebaikan, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan pahala kebaikan ini diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu, orang yang sangat terkenal dan beliau seorang yang sangat terkenal khususnya dalam tulisan beliau iaitu kitab Fathul Bari. Jadi kata Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan bahawa hadis ini, hadis yang sedang kita pelajari ini, hadis kisah Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang banyak memohon kebaikan agar Allah memberikan kebaikan kepada Nabi. Jadi bila memohon kebaikan, memohon daripada Allah agar memberikan kebaikan kepada Nabi, Sayyidina Ibn Hajar Al-Asqalani memahaminya. Ini juga menunjukkan bahawa tak ada masalah kalau kita buat kebaikan, buat apa saja, berdoa kepada Allah, buat apa kebaikan, kemudian kita berdoa, ya Allah, jadikan pahala kebaikan yang saya lakukan tadi saya telah tolong orang, tadi saya sembahyang sunat, tadi saya baca Quran, tadi saya berzikir, tadi saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, contoh. Jadikan kebaikan-kebaikan ini, ya Allah, saya jadikan ianya sebagai hadiah daripada saya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis ini sebenarnya menunjukkan tak ada masalah kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada Sayyidina Nabi. Jadi antara kebaikannya adalah dengan kita memohon agar Allah menjadikan pahala amalan kita diberikan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh macam kita baca Yasin kan, Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Karim wa min qawli la ilaha illallah wa ma halalna wa ma qulnahu min ya Allah hadiyatan minna wasilah ila sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan pahala kami baca Yasin tadi, jadikan pahala kami mengucapkan la ilaha illallah, jadikan pahala kami sebut Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan ianya pahala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya tidak menjadi masalah sebagaimana disebut oleh Sayyidina Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di sini juga menunjukkan bahawa sebenarnya biasanya kita terfikir juga berdoa untuk kebaikan diri kita. Namun kalau kita berdoa untuk Rasulullah, semua doa kita, tak tahulah, moga-moga boleh sampai kita ke tahap itu. Semua doa yang kita lakukan, semuanya kita mohon agar Allah memberikan kebaikan kepada Nabi. Dan sikit pun kita tak berdoa untuk diri kita, sebenarnya kita tidak akan rugi. Sebab Nabi menyatakan, kalaulah semua doa kita adalah untuk Rasulullah, izan tukfa hammak, izan segala kesusahan kamu, penderitaan kamu akan ditanggung oleh Allah. Semuanya akan diselesaikan oleh Allah. Dan dosamu akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jal. Maksudnya orang yang memberikan segala waktunya untuk Nabi, dia tidak akan disisihkan sama sekali oleh Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Mampu atau tidak kita sampai ke tahap ini, ya khair insya-Allah. Moga-moga Allah rezekikan kita satu keadaan, iaitu doa-doa kita, semua amalan-amalan kita selitkan, ya Allah, jadikan ianya hadiah dari kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi perlukan kita ke? Tidak. Nabi tak perlukan kita. Sebagaimana seorang raja tidak memerlukan hadiah daripada rakyat dia.
Tapi seorang rakyat kalau sering memberi hadiah kepada sang raja, sedangkan raja tidak memerlukan hadiah tersebut, sebenarnya hadiah itu adalah satu jambatan yang membawa kepada keredaan dan kecintaan sang raja. Sesungguhnya raja kita adalah Rasulullah. Dengan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada Rasulullah, sedangkan Nabi tidak berhajat kepada doa kita, sebenarnya itu akan menjadi tali penghubung yang mengikat kita dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Selesai kita membaca hadis yang ke-42, dan insya-Allah dalam hari Ahad yang depan, kalau tak dapat khatam hari Ahad, mungkin kita akan khatam pada hari, mungkin dalam minggu depan kita akan khatam insya-Allah. Kita serahkan kepada Allah bilakah kita akan mengkhatamkan kitab ini biiznillah, dan semoga dimudahkan Allah segala urusan insya-Allah azza wa jalla. Okey, kita tengok sikit berita gembira yang seterusnya. Okey, kita tengok berita gembira yang ke-29 ni. Kita tengok berita gembira yang ke-29 Berita gembira yang ke-29 iaitu pada muka surat Berita gembira yang ke-29 iaitu pada muka surat yang ke-120 pada muka surat yang ke-120 Okey. Tengok muka surat yang ke-120 insya-Allah. Okey. Berita gembira yang ke-29 pada muka surat 120. Kita baca satu berita gembira atau tengok dua berita gembira pada hari ini, tengok keadaan waktu macam mana sebab asar masuk awal. Qala Syekh Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah azza wa jalla al-mubashshiratu at-tasi'atu wal-'ishrun. Qala Syarif Muhammadun النعماني من أصحاب العارف الكبير الشيخ محمد الحنفي رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خيمة عظيمة والأولياء يجيئون فيسلمون عليه واحدا واحدا وقائل يقول هذا فلان فيجلسون إلى جانبه صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاءت كبكبة عظيمة وخلق كثير وقائل يقول هذا محمد الحنفي فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجلسه بجانبه ثم التفت صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال لهما إني أحب هذا الرجل إلا عمامته الصماء أو قال الزعراء وأشار إلى سيدي محمد الحنفي فقال له أبو بكر أتأذن لي يا رسول الله أن أعممه؟ قال نعم. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه عمامة نفسه وجعلها على رأس سيدي محمد وأرخى لها عزبة عن يساره وألبسها له فلما قصها على الشيخ محمد الحنفي بكى وبكى الناس وقال للشريف محمد إذا رأيت جدك صلى الله عليه وآله وسلم فاسأله لي في أمارة يعلمها من أعمالي فرآه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أيام وسأله الأمارة فقال له بأمارة الصلاة التي يصليها علي في الخلوة بعد غروب الشمس كل يوم وهي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. فقال الشيخ الحنفي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرخى لعمامته عزبة وعمل كل من في المجلس مثله وصار إذا ركب يرخي العزبة وترك الطيلسان الذي كان يركب به إلى أن مات رحمه الله تعالى. Kita baca setakat ni dulu. Kita tengok apa yang disebut dalam kisah ini. Lepas tu kita akan tengok sambungan yang didatangkan ulasan daripada Syekh Abdullah Al-Ghumari. Berita gembira yang ke-29 kata Asy-Syarif. Istilah Asy-Syarif ini merujuk kepada orang yang bernasab dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Malaysia kita sebut Sayyid. Syed sekian-sekian, Syed sekian-sekian. Orang Melayu sebut Syed.
Tapi kalau dalam bahasa Arab Sayyid, Sayyid. Macam sahabat saya Ustaz Sayyid Abdul Qadir Al-Jufri, Ustaz Sayyid Abdul Qadir Al-Jufri, beliau daripada keturunan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam istilah orang dulu dia akan sebut Asy-Syarif. Dan ada juga para ulama yang mengatakan di sana ada beza di antara As-Sayyid dan juga Asy-Syarif. Mana satu yang daripada nasab Sayyidina Al-Hasan, mana satu daripada nasab Sayyidina Al-Husain. Namun secara mudahnya Asy-Syarif merujuk kepada orang yang, kalau ikut mana bahasa, Asy-Syarif maknanya orang yang mulia, dan ini digunakan satu ketika dahulu merujuk kepada orang yang bernasab dengan nasab Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang Ahlul Bait zaman tu yang bernama Muhammad An-Nu'mani, dan beliau ni merupakan di antara murid kepada seorang ulama sufi, seorang ulama wali yang besar yang bernama Syekh Muhammad Al-Hanafi. Jadi kata Syekh Muhammad An-Nu'mani yang merupakan orang yang bersambung nasab dengan Nabi, kata beliau, saya telah melihat datukku. Saya telah melihat datuk saya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam mimpi, beliau telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang merupakan moyang beliau, sebab beliau daripada salah silah keturunan Nabi. Jadi beliau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu khemah yang besar, satu khemah yang besar, yang indah, dan para wali-wali Allah, para wali Allah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan memberikan salam kepada Rasulullah seorang-seorang. Siapa yang datang semuanya akan bagi salam kepada Nabi. Kemudian akan ada satu orang yang berkata, orang ini adalah fulan bin fulan, wali Allah ni nama dia sekian-sekian. Dia tukang mengiklankan kepada semua yang hadir siapakah orang yang datang memberikan salam kepada Nabi. Lalu selepas mereka memberi salam kepada Nabi, selepas mereka diperkenalkan oleh satu orang khusus tadi, lalu para wali-wali Allah ni akan duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khemah tersebut. Sehinggalah akhirnya datang satu kumpulan yang besar, ramai datang satu gerombolan yang besar. Lalu orang yang datang yang tugasnya mengiklankan siapa yang datang, orang itu berkata, "Hadza Muhammad Al-Hanafi." Ini adalah Muhammad Al-Hanafi. Beliau ini adalah seorang yang sangat tinggi kedudukannya, datang dengan ramai orang, dengan anak murid yang ramai. Mereka adalah pengikut kepada Muhammad Al-Hanafi. Lalu apabila Sayyidi Syekh Muhammad Al-Hanafi sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mendudukkan beliau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berpaling. Selepas beliau didudukkan berhampiran dengan Nabi, Nabi telah berpaling memandang Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma yang ketika itu juga ada dalam mimpi tersebut. Lalu Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar, "Inni uhibbu hadzal rajul illa imamatahu as-samma' au qal az-za'ra." Kata Rasulullah dalam mimpi tersebut, saya sangat cinta, sesungguhnya saya mencintai lelaki ini, iaitu saya sangat senang, sangat kasih kepada Muhammad Al-Hanafi, melainkan serbannya yang tidak berekor. Nah, itu je saya tak gemar, kata Rasulullah. Orang ni bagus, cuma serbannya tak berekor. Macam serban saya ni juga tak berekor. Ulama-ulama Azhar pakai serban tak berekor. Jadi kita akan tengok kisah ni. Lalu dalam kisah ni Nabi kata, saya suka orang ni. Nabi tunjuk kepada Syekh Muhammad Al-Hanafi, cuma serban dia tak ekor, yang tu saya tak gemar. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, adakah anda mengizinkan saya untuk saya memakaikan serban di kepala Muhammad Al-Hanafi?" Jadi Sayyidina Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah, nak tak saya pakaikan serban di kepala Muhammad Al-Hanafi? Lalu Rasulullah kata, ya, saya izinkan. Lalu Sayyidina Abu Bakar telah mengambil serban beliau sendiri, lalu beliau membuka serban beliau, dan beliau telah melilitkan serban itu di kepala Sayyidina Syekh Muhammad Al-Hanafi. Dan masa pakai serban itu, Syekh Muhammad Al-Hanafi ketika dipakaikan serban oleh Sayyidina Abu Bakar dalam mimpi itu, Sayyidina Abu Bakar telah menjadikan serban itu berekor. Macam kita tengok, biasa kita tengok serban berekor. Macam serban saya tak ada ekor. Nanti saya akan sebut mengapa ulama Azhar tidak berserban secara berekor. Lalu dalam kisah itu, ekor serban itu diletakkan di bahagian kiri, di bahagian bahu. Biasa kita tengok kadang serban itu, ekor serban sama ada di tengah-tengah sungguh. Kadang-kadang dia jatuh ke kanan bahu, kadang-kadang jatuh ke
ke kiri bahu. Setengah orang pakai ekornya jatuh ke kiri. Lalu dalam kisah itu, ekor serban yang dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar di kepala Sayyidina Muhammad Al-Hanafi, ekornya diletakkan di bahagian kiri. Lalu apabila Syekh Muhammad Asy-Syarif Muhammad An-Nu'mani yang bermimpi tadi bangun daripada tidur, beliau telah menceritakan mimpi tersebut kepada Syekh Muhammad Al-Hanafi. Beliau cerita, saya mimpi jumpa datuk saya Rasulullah, dalam mimpi ini begian, dan ceritalah sampai kepada kisah serban yang dipakaikan di kepala Syekh Muhammad Al-Hanafi. Bila kisah itu disampaikan kepada Syekh Muhammad Al-Hanafi, menangislah Syekh Muhammad Al-Hanafi, dan menangis semua manusia yang ada ketika itu. Menangis kerana kerinduan mereka kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betapa mereka beruntung menjadi anak murid kepada Syekh Muhammad Al-Hanafi. Lalu kata Syekh Muhammad Al-Hanafi kepada Asy-Syarif Muhammad, cakap pada anak murid dia Syekh Muhammad Al-Hanafi yang merupakan Ahlul Bait tadi. Jadi Syekh Muhammad Al-Hanafi kata pada anak muridnya Asy-Syarif Muhammad, kalau kamu bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, cuba tanya kepada baginda, apakah tanda yang Nabi tahu saya melakukan amalan tersebut. Jadi Syekh Muhammad Al-Hanafi tanya kepada muridnya, nanti tanya Nabi dalam mimpi, kalau jumpa Rasulullah dalam mimpi, tanya pada Nabi, apakah dia amalan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Al-Hanafi yang diketahui oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya Asy-Syarif Muhammad, si anak murid tadi, yang beliau adalah seorang yang bersambung nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila beliau bermimpi selepas itu dengan Nabi, lalu beliau tanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, tandanya ataupun amalan yang saya tahu dilakukan oleh Syekh Muhammad Al-Hanafi adalah beliau berselawat kepada saya ketika beliau berada dalam khalwah, iaitu ketika beliau berseorangan diri selepas daripada terbenamnya matahari. Maksudnya selepas terbenam matahari, beliau akan duduk menyendiri. Pada setiap hari beliau akan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang berbunyi, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta. Elok juga kalau kita boleh amalkan ni. Selawatnya berbunyi, ya Allah, sampaikanlah berselawatlah ke atas Nabi Muhammad yang merupakan seorang Nabi yang tidak pandai dan membaca dan juga menulis. Tak pandainya Nabi membaca dan menulis itu satu kemuliaan Rasulullah. Menunjukkan betapa wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah betul-betul daripada Allah. Bukan daripada Nabi ciplak daripada mana-mana kitab. Tapi kalau kita tak pandai membaca dan menulis, itu satu kehinaan. Tapi untuk Rasulullah ini satu kemuliaan. Membuktikan Nabi adalah orang yang tidak memandai-mandai. Wahyu itu betul-betul daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi selawat ni bunyi, ya Allah, sampaikanlah salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi merupakan seorang Nabi yang ummi, yang tidak pandai membaca dan menulis, dan sampaikan juga selawat ke atas ahli keluarga Nabi dan juga para sahabat Nabi. Sampaikan juga salam, berikan juga kesejahteraan kepada mereka sebanyak bilangan yang anda tahu, ya Allah, dan seberat bilangan yang anda tahu, dan sepenuh bilangan yang anda tahu. Jadi kata dalam selawat ini, Syekh Muhammad Al-Hanafi berselawat, kalau ikutnya, kalau selawat sekalilah, dua kalilah. Tapi beliau nak mohon kepada Allah, jadikan pahala selawat itu berapa banyak? Bukan sekadar kalau beliau katakan sebut 3 kali. Bukan hanya pahalanya 3 kali berselawat. Tapi beliau nak pahalanya seakan-akan beliau berselawat dengan bilangan yang tidak terbatas, yang hanya diketahui oleh Allah. Dan beliau memohon kepada Allah agar menjadikan pahalanya adalah seberat-berat yang diketahui oleh Allah. Seberat timbangan yang diketahui oleh Allah. Memang seberat-berat yang Allah Ta'ala tahu. Memang kita tak tergambar lah. Beliau nak pahalanya paling berat yang Allah boleh berikan. Dan beliau mohon agar pahala itu memenuhi semua ruang yang Allah Ta'ala tahu. Maknanya sepenuh-penuh ruang, seberat-berat dan sebanyak-banyak bilangan. Jadi kata Rasulullah, itulah zikir yang beliau nyatakan selepas daripada matahari terbenam. Lalu Syekh Muhammad Al-Hanafi ketika mendengar kisah itu daripada murid beliau Asy-Syarif Muhammad, kata beliau, benarlah apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Syekh Muhammad Al-Hanafi pun membuka serban beliau dan memakainya dengan menjadikan ekor serban beliau di bahagian kiri sebagaimana yang telah dilihat dalam mimpi muridnya Al-Syarif Muhammad. Dan apabila Syekh Muhammad Al-Hanafi buat begitu, semua anak murid yang memakai serban ketika itu pun membuka serban mereka dan memakai dan melilit sebagaimana dilakukan oleh Syekh Muhammad Al-Hanafi dengan menjadikan ekornya di kiri dada mereka. Okey. Jadi kata perawi kisah ini, Syekh Muhammad Al-Hanafi selepas itu beliau ke mana-mana pun beliau akan menjadikan ekor serbannya ke kiri sebagaimana yang dimimpi oleh anak muridnya. Dan beliau meninggalkan tailasan yang biasanya beliau akan guna sewaktu beliau bermusafir. Naik kenderaan biasanya Syekh Muhammad Al-Hanafi dia biasanya akan ambil tailasan Tailasan ni saya pun tak ada serban contoh Katakanlah kain ni kain tailasan. Selalunya serban yang orang buat tu selalunya tailasan kita pakai macam ni kita pakai begini Ini bukan tailasan ini contohlah. Jadi pakai begini. Ini panggil tailasan. Maksudnya kita menjadikan serban itu di atas kepala kita. Sama ada kita pakai kopiah atau tak pakai kopiah ataupun ini dipanggil tailasan kita letakkan di atas kepala kita. Jadi biasanya Syekh Muhammad Al-Hanafi begitu, pakai serban betul begitu. Jadi beliau meninggalkan serban, meninggalkan tailasan dan beliau memakai serban yang berekor di bahagian kiri sehinggalah beliau meninggal dunia rahimahullah azza wa jal. Jadi sambungan kisah ini adalah merupakan ta'likan merupakan komentar daripada Syekh Syekh Abdullah Al-Ghumari. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari kata apa? Qultu irkha'ul azaba sunnatun ma'suratun 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa warada an-nahyu 'anil iqti'at wa huwa at-ta'mimu biduni azabah wa hiya mutaakkidatun fi haqqi kibaril 'arifin limazidi ta'alluqihim bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa shiddati ta'assihim bihi fi kulli ma yasduru anhu min qawlin wa amalin fil ibadati wal adat li'ilmihim anna Allah Ta'ala la yakhtaru li nabiyhi illa dalam buku kita tu saya rasa yang betulnya adalah illa dalam buku kita macam tersilap sikit boleh ditambah kalimah illa dalam buku kita ila. Jadi la'alla sawab adalah illa jadi sikit cetakan tu tersilap ketika type tu wallahu a'lam. Li'ilmihim anna Allah Ta'ala la yakhtaru li nabiyhi illa akmalil halat wa anna kulla ma yasduru anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqa'u min Allah bi'aini ar-ridha wal qabul. وقد صرح علماء الأصول أن من فعل أمرا عاديا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله كأكلة أو لبسة معينة وقصد بفعله الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم كان مثابا من هذه الجهة واعتبر آتيا بالسنة. وممن كان على هذا الحال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء حتى أنه وهو مسافر في بعض المرات نزل في مكان من الطريق ليس محلا للنزول سأل المسافرون معه نافعا مولاه عن سبب نزوله غير المعهود فأخبرهم بأنه يروي أن كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره فنزل في هذا المكان وقضى حاجته فهو يحب أن يفعل مثله. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari memberikan komentar sedikit tentang kisah tadi. Kata beliau, menjadikan ekor serban itu terkeluar daripada serban. Maksudnya macam kopiah saya ni tak ada ekor. Jadi menjadikan ekor serban kita itu berekor itu merupakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi ketika memakai serban beliau baginda akan menjadikan serban baginda itu berekor. Dan ada larangan larangan daripada memakai serban tanpa ekor. Nanti saya akan sentuh kenapa ulama Azhar memakai serban tanpa ekor. Jadi ada larangan yang mengatakan jangan berserban tanpa ekor. Cuma kata para ulama hadis itu tidak kuat. Hadis itu tidak kuat. Apa dia al-iqti'at wa huwa ta'mim biduni azabah. Nabi masuk iqti'at, Nabi melarang daripada iqti'at. Iqti'at itu memakai serban tanpa ekor. Wahia maksudnya al-azabah ni imamah itu ataupun azabah itu
itu sangat-sangat dituntut pada hak pada orang yang merupakan kibaril arifin, iaitu para ulama-ulama yang besar, para ulama-ulama yang sufi, ulama-ulama tasawuf, para wali Allah. Mereka ini sangat-sangat dituntut supaya memakai serban dengan menjadikan serban mereka berekor, agar mereka lebih dekat, lebih kuat hubungan mereka, lebih dekat mereka bertaut hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan supaya mereka kuat untuk mengikuti Nabi dalam semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sudut ucapan, amalan, dari sudut ibadat ataupun dari sudut adat kebiasaan, adat tindakan-tindakan sehari-hari yang bukan bersifat ibadat, makan, minum, berjalan. Kalau boleh, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang merupakan mereka ni ulama sufi, orang-orang yang bawa masyarakat untuk dekat pada Allah, mereka inilah sepatutnya kena melakukan semua perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, sekalipun perbuatan itu bukan bersifat ibadah. Sebab apa? Kerana mereka semua mengetahui Allah Ta'ala tidak akan memilih untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam melainkan adalah apa yang merupakan sebaik-baik keadaan. Jadi apabila Allah menjadikan ekor serban Nabi itu, Allah menjadikan Nabi bila serban berekor, maka walaupun itu kebiasaan orang Arab memakai serban dan berekor, maka tidaklah itu berlaku melainkan kerana itu yang terbaik kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan dalam sama Syekh Abdullah kata semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah keredaan daripada Allah. Sebab Nabi dan juga para Rasul yang lain tidak akan melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Semua kelakuan Nabi, semua tindakan Nabi dan Rasul, semuanya merupakan keredaan daripada Allah Azza wa Jal. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, para ulama usul fiqh telah menyatakan, kalaulah perbuatan Nabi itu sebenarnya perbuatan manusia biasa. Perbuatan manusia sehari-hari. Pakai baju, pakai serban. Dulu orang dulu memang pakai serban. Orang Arab memang pakai serban. Lepas tu Nabi pakai jubah. Dan itu memang pakaian orang Arab. Bila Nabi berjalan, jalan macam ni. Bila makan ini. Bila periuk macam ni. Tongkatnya macam ni. Benda yang bukan bersifat ibadah, tapi bersifat adat kebiasaan. Jadi kata ulama usul fiqh, kalaulah Nabi melakukan perbuatan-perbuatan sebagai manusia biasa tadi, kemudian kita lakukan. Cara makan kita macam Nabi makan. Cara baju kita, cara baju Nabi. Cara berjalan Nabi. Maka sebenarnya, dan kalaulah orang itu melakukan perbuatan tersebut dengan niat dia nak mengikut Rasulullah SAW, walaupun pada asalnya meniru Nabi dalam perbuatan-perbuatan biasa tadi, perbuatan-perbuatan sebagai manusia biasa, cara pakai makanan, cara pakai baju, itu sebenarnya tidak merupakan ibadah pada asalnya. Namun kalau orang itu meniru Rasulullah dengan niat untuk mengikut Rasulullah, untuk menuruti semua perbuatan yang dibuat oleh Nabi, maka dia mendapat pahala dan dia dianggap sebagai orang yang telah melakukan sunnah. Jadi saya tak langsung Syekh Abdullah Al-Ghumari nak mengatakan, jangan ada lagi berhujah, tak payah pakai serban sebab serban ini bukan sunnah Rasulullah. Rasulullah pakai serban sebab orang Arab pakai serban. Jadi kita orang Melayu tak pakai serban, kita pakai terkolok cukup lah, tak payah pakai serban. Memang pada asalnya serban itu pakaian orang Arab. Namun apabila Nabi memakai, dan kalau kita ikut kerana niat ikut Nabi, kita dapat pahala. Sebab tu dalam kaedah yang biasa saya dengar dan pernah saya jumpa dalam kitab, Al-adiyat la takunu ta'budiyat illa binniyat. Al-adiyat la takunu ta'budiyat illa binniyat. Semua perbuatan yang bersifat adi, perbuatan yang bersifat adat resam kebiasaan seseorang, tidak akan menjadi pahala, tidak akan menjadi ibadah, melainkan kalau kita buat kerana Allah Azza wa Jal. Mandi bukan dapat pahala. Jadi kalau kita mandi, saya mandi supaya badan saya segar dan saya akan lebih bertenaga untuk menyampaikan hadis Nabi SAW. Saya gosok baju supaya orang nampak keindahan Islam, supaya saya memuliakan Rasulullah. Saya makan supaya saya akan kuat dan saya akan dapat berzikir, membaca Quran dan sebagainya. Kita niatkan semua perbuatan tadi kerana Allah, maka an-niyat akan mengangkat perbuatan yang biasa bertukar status menjadi ibadah. Apatah lagi kalau perbuatan itu perbuatan yang dibuat semata-mata mengikut Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang kata serban bukan sunnah dengan maksud ianya bukan ibadah, ya. Maka serban bukan ibadah. Namun orang yang pakai serban sebab dia nak ikut Nabi, dia telah melakukan ibadah. Kerana dia telah menukar status perbuatan yang asalnya bukan ibadah, dia tukar status menjadi ibadah kerana dia niat mengikut kerana Allah Azza wa Jal. Gosok gigi bukan ibadah, tapi kalau dia gosok gigi kerana Nabi suruh, dia akan dapat ibadah insya-Allah Azza wa Jal. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari,
antara para sahabat Nabi yang sangat terkesan mengikut Nabi dalam semua keadaan. Ibadah memang ikutlah. Adat kebiasaan pun beliau akan ikut macam Nabi buat adalah Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah, putera Sayyidina Umar ibn Khattab ini, beliau akan buat apa saja perbuatan yang dibuat oleh Nabi walaupun perbuatan itu bukan berunsur ibadah ya. Pernah beliau bermusafir dalam perjalanan, kemudian beliau berhenti singgah di satu tempat, sedangkan tempat itu bukan tempat persinggahan orang ramai. Macam kita lah, kita nak pergi ke Kedah, contoh daripada Selangor nak pergi Kedah, dia ada R&R, tempat biasa orang turun. Tiba-tiba kita pergi singgah ke tempat yang tak biasa. Jadi begitulah contohnya pada zaman tu mereka ada tempat persinggahan mereka kalau bermusafir. Tiba-tiba Sayyidina Abdullah ni minta berhenti di tempat yang tak biasa orang berhenti di situ untuk berehat. Lalu orang pakat tanya Sayyidina Nafi'. Sayyidina Nafi' ni adalah orang yang rapat dengan Sayyidina Abdullah ibni Umar, maulahu, bekas yang merupakan hamba kepada Sayyidina Abdullah ibni Umar. Jadi tanya kepada Sayyidina Nafi', kenapa tuan kamu iaitu Sayyidina Abdullah ibni Umar berhenti di sini sedangkan ini bukan tempat perhentian? Lalu kata Sayyidina Nafi', Sayyidina Abdullah bin Umar pernah menceritakan Rasulullah pernah berhenti di tempat ini untuk tujuan qada hajat. Jadi Sayyidina Abdullah suka untuk berhenti di tempat itu kerana di situ Nabi pernah berhenti. Nabi berhenti tempat itu kerana Nabi nak qada hajat. Bila nak qada hajat, Nabi pun berhenti. Sayyidina Abdullah bin Umar pula kerana Nabi pernah berhenti di situ. Jadi bila beliau lalu, beliau suka berhenti di situ kerana di situ ada kisahnya, ada kaitannya dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Allah, besar sungguh cinta Sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, moga-moga kita menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Okey, sebagai penutup yang tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tanya, habis kenapa ulama Azhar pakai serban tak ada ekor? Saya pun pakai serban tak ada ekor sebab saya ikut yang dipakai oleh masyayikh kita di sana di Mesir. Jadi kalau kita tengok Syekh Yusri pernah sebut kenapa ulama Azhar pakai serban macam tu. Kata Syekh Yusri bin Rushdi, kerana apabila masyarakat sudah mula memakai serban, alhamdulillah orang Arab pun suka pakai serban, orang Malaysia pun suka pakai serban. Jadi akhirnya tak dapat dibezakan mana satu serban orang alim, mana satu serban orang biasa. Dan oleh kerana itulah akhirnya ulama Azhar memakai serban yang agak lain sikit supaya dengan tujuan kalau mereka pergi ke mana-mana orang tahu, oh ini bukan orang biasa yang pakai serban style macam ni, serban orang alim. Bila ia sebab alim, maknanya nanti kalau ada persoalan, kita boleh tanya kepada dia. Kalaulah orang alim tu pakai serban macam biasa, mungkin orang tak kenal dia. Jadi rugi. Dia bawa ilmu, tapi orang tak dapat mengambil manfaat daripada ilmunya kerana tak dapat dibezakan mana satu orang biasa, mana satu orang alim. Dengan sebab itulah ulama Azhar memakai serban dengan serban yang agak lain, dengan torbusnya dengan torbusnya yang agak lain. Tujuannya untuk memberitahu kepada orang ramai, saya adalah Azhari, saya adalah orang yang belajar di Al-Azhar. Jadi kalau siapa nak tanya soalan, boleh tanya kepada saya. Dengan sebab tujuan itulah untuk membezakan mana satu orang alim, mana satu orang yang bukan alim. Supaya kalau kita tahu orang itu orang alim, kalau kita ada persoalan, kita boleh tanya kepada mereka. Adapun saya pakai ni sebab Syekh Said bin Shaltut suruh saya pakai dan saya bukan orang alim. Saya masih lagi belajar macam sama dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dari segi masalah fiqahnya tuan-tuan, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, pakai serban ada ekor atau pakai serban tanpa ekor, kedua-duanya boleh. Kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqah, Imam An-Nawawi contohnya dalam Al-Majmu' menyatakan memakai serban berekor atau memakai serban tanpa ekor, kedua-duanya tak ada masalah. Bahkan tidak ada satu pun yang makruh. Main kita tak boleh kata pakai serban tanpa ekor ni makruh. Tidak. Namun mana yang lebih bagus? Bagi bagus sebenarnya dengan berekor, kerana itu dilakukan oleh Nabi. Namun apabila kita memakai saja serban, sebenarnya kita sudah mendapat pahala sunnah kalau kita niat kerana mengikut Nabi. Maknanya tanpa ada satu perbuatan yang makruh. Cuma yang lagi bagus, kata Al-Imam An-Nawawi dan juga para ulama Asy-Syafi'iyah, memakai serban berekor itu lebih bagus kerana memang Nabi, sewaktu Nabi berserban dengan berekor. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti dahulu di sini, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan-urusan yang kita lakukan biiznillah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok sikit ada sebarang persoalan. Kalau ada, kenapa saya punya ni internet macam lemah kejap okay, kalau ada soalan kita tengok. InsyaAllah mungkin saya jangka dalam 2 majlis lagi minggu depan rasa tak dapat khatam Minggu depan rasanya kita tak sempat untuk khatam kitab.
Tapi apapun insya-Allah saya jangka hari Ahad tak dapat khatam, tapi mungkin kita boleh khatam pada hari Rabu nanti insya-Allah azza wajal. Okey, terima kasih tuan-tuan, terima kasih kepada semua yang mengikut kelas secara live. Allah, Syekh Said pun ada sekali. Allahu akbar. Malu Syekh Said guru saya pun ada sekali ikut live. Jazakumullah khairan ya Sayyidi. Tilmizukumus saghir hawala ay yaqra al-kitab bainan nas. Allah barik fikum ya Sayyidi. Allah barik fikum. Saya ucap terima kasih juga pada semua ya, pada Ustaz Muhdi yang bagi komen, kepada saudara kita Syarir ya, kepada Muhammad Ali, kepada Syakir Muhammad Nawawi, pada semua Muhammad Izzuddin ya, Izzuddin, kepada Sarah Ishaq, kepada Masyita Mat Aruf, kepada Syukur ya, kepada Syarir, kepada semualah yang menulis. Saya ucap terima kasih kepada semua. Moga-moga tautan ukhuwah ini akan terus berkekalan kerana kita menautkan ukhuwah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah atas dasar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa asar dah masuk tadi. Maaf tak dengar azan asar ya. Minta maaf semua, insya-Allah minggu akan datang kita usahakan untuk berhenti sebelum solat asar untuk bagi peluang untuk kita dapat solat di masjid ya. Maafkan saya tak perasan azan tadi. Asyik dengan Nabi saya tak dengar azan. Maafkan saya ya. Semoga diberkati Allah. Kita tangguhkan majlis dengan berselawat ke atas junjungan mulia Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.